Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kuliah kita dengan menghadiahkan Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat yang telah mendahului kita, juga seluruh kaum muslimin muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, manafa' wal intifa', tadhkir wa tadzakkir wal ifadah wal istifadah, wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda bil khair ibtigha'a wajhillah wa thawabihi wa qurbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkumpul malam ni kan solat maghrib berjemaah, dan kita teruskan dengan kuliah. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mengumpul sebanyak mungkin kebaikan sebelum Allah jemput kita menghadapnya, insya-Allah. Dan bersepenuh seyogianya memikirkan tentang ihtiram ni, kehormatan, menunjukkan bulan Rejab, bulan yang diberikan penghormatan dalam agama kita, yang mana Rejab tu sendiri disebut dengan nama agung. Rejab tu maksud dia agung, bulan yang para malaikat dikatakan bertasbih. Pada bulan ni disebut malaikat bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ni kalau kita lihat dalam kitab, dia ada lebih kurang 14 nama. Kalau dalam Islam ni, benda yang banyak nama ni benda yang mulia. Sesuatu yang diberikan nama yang banyak, ia adalah tanda kemuliaan. Kebanyakannya lah. Ada juga yang nama banyak tak mulia. Contohnya Hid. Hid ni kalau kita baca kitab fiqh, dia banyak nama. Sailan lah, macam kan. Ada juga begitu. Tapi kebanyakan nama banyak ni menunjukkan kemuliaan. Jadi disebut bulan Rejab, banyak nama diberikan oleh para ulama bersandar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bulan Rejab ni bulan yang dikatakan bulan yang daripada awalnya dimuliakan daripada zaman jahiliyah, hingga disebut kalaulah ada lahir unta melahirkan anak sulung, ataupun kambing melahirkan anak sulung, maka baby sulung tu dia akan sembelih pada bulan Rejab, dipersembahkan depan Tuhannya, dipanggil Farah dan Atirah kan? Itu nama sembahan, proses ataupun majlis pemujaan dilakukan zaman jahiliyah, menghormati bulan Rejab, Farah dan Atirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fara'a wa la atirah. Tidak ada Farah dan tak ada Atirah. Amalan tu kena tinggal. Penyembelihan atas nama Farah dan Atirah kena tinggalkan. Dulu ada satu saya punya pelatih tanya, Ustaz, Atirah tu penyembelihan bulan Rejab. Kalau nama tunang saya Atirah tu maksud dia penyembelihan ke? Kan? Nama tunang saya tu Atirah tu nama penyembelihan ke kan? Itu beza tuan-tuan. Atirah ni kalau nama tunang kamu tu pakai ta, ain, tara, atir kan, wangian maksud dia. Yang atirah ni pakai ta, ain,
Taro. Itu bezanya kan. Kita ni Melayu ni lebih kurang je bunyi kan. Kalau Arab ni berbeza-beza pada huruf yang disebutkan berbeza maknanya. Sebab itu dalam kitab selalu dia akan ajar kita lughatan wa istilahan. Nak cerita apa-apa, lughah faham dulu, istilah fahamkan dulu, baru dia jadi kembang. Macam mana nak faham tentang sesuatu. Kalau lughah tak faham, istilah tak faham, kita merapu-rapu bercakap kan. Itu kaedah dia lah. Kemudian disebut itu amalan dia buang zaman Nabi. Rasulullah kata tak boleh buat lah. Penyembelihan Rajab tak boleh buat. Tetapi ada satu amalan disebut malam bulan Rajab, bulan yang dilarang perang, bulan yang dilarang perang, dan ini dikekalkan, tidak ada peperangan. Kata dalam Quran sebut liwati'u iddata ma haramallah wa yuhillu ma haramallah. Ada yang dia halalkan, ada yang dia haramkan. Itu orang jahiliah. Jahiliah dulu bila berlaku perang dia kata ni bulan Rajab, ini bukan Rajab, ini masih Jabadil Akhir. Dia mengelat-ngelat untuk menghalalkan peperangan. Bila Rasulullah bangkit dengan agama Islam, maka ditetapkan bulan haram, tidak dibenarkan apa-apa peperangan, dan amalan ini dikekalkan. Dan berkata Abu Bakar Waraq Al-Balqi. Waraq Al-Balqi ni tu kan dia ulama Tirmiz kan. Dia ni nak buah kepada Imam Tirmizi yang menulis kitab hadis Tirmizi kan. Nama dia Abu Bakar Balqi, satu ulama besar lah, muhaddis. Dia kata bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman, dan bulan Ramadan bulan menuai tanaman. Ulama tulis ni dan dikekalkan dalam banyak kitab. Nak bagi tahu kita tuan-tuan, bulan Rajab ni bukan bulan yang biasa, tetapi bulan mula kita kena bertatih-tatih, bertatih-tatih beramal, buat amalan lebih sikit. Sebab itu dia disebut bulan Rajab ni diberikan pahala besar sebab dia bulan haram. Bulan haram ni kita buat amalan dibesarkan pahala kita, dan kita buat dosa pun dibesarkan dosa kita. Jadi kita punya solat duha minggu lepas dengan solat duha minggu ni beza pahala dia. Allah dah start bagi dah, lebihkan pahala. Dan bulan Ramadan, bulan Rajab ni juga dipanggil bulan Rajam, bulan para syaitan mula direjam oleh para malaikat. Syaitan-syaitan yang aktif mengganggu kita, bulan ni dia dah kurang aktif lah. Kalau kita masih aktif, kita lah tu yang syaitan. Sudah kan? Syaitan yang aktif mula dah kena rejam. Bulan Ramadan nanti dia dah diikat, dicampak dalam lautan. Bulan Rajab dia dah mula kerejam kan? Nak membuangkan gangguan. Kita kalau semayang kita kata terganggu betul lah kan? Angkat takbir mula-mula macam-macam kita fikir. Bulan Rajab dia mula kurang sebenarnya. Kita boleh rasa dah mula kita seronok nak bangun malam, nak qiyamul lail. Sekarang pun subuh dah lambat 6 lebih. Kalau bangun dan pukul 5.40 ke 5.50 ke, dan salat sembahyang lah tuan-tuan. Selagi tak habis subuh tu bolehlah sembahyang qiyamul lail. Allah bagi peluang lah Rajab ni kan, untuk kita beramal lebih. Sebab itu disebut bulan ni kita boleh bertatih-tatih. Sebab bulan Ramadan nanti Allah nak turunkan rahmat, hujan yang begitu lebat, hujan rahmat yang begitu dahsyat Allah nak bagi. Untuk bekalan kita nak kutip satu-satu kelebihan ni, nak kita persembahkan kepada Allah nanti. Jadi kalau kita leka bulan Rajab, bulan Ramadan, kita tak terambil tuan-tuan. Sebab itu kata Syekh Abu Bakar Balqi ni, mula dah bertatih-tatih, tambahkan amalan. Nanti bila kita bertatih-tatih, insya-Allah Ramadan kita steady. Kalau tak tuan-tuan, Ramadan nanti
Satu Ramadan sampai keluar masjid, kat jalan baru nak semayang, marah masjid kecil. Bila sampai masa 15 Ramadan dah tinggal setengah, 25 Ramadan dah penuh kat pasar malam, pasar raya. Kenapa? Sebab tak mula bertatih, tak training daripada awal. Sebab itu kata Abdul Rahman Balqi ni, mula di bulan Rajab ni mulalah kita tambah sikit. Kita punya solat tambahkan sikit, kita punya Quran tambahkan sikit. Quran kalau satu hari kita baca semuka, sekarang dah mula start 2 muka. Boleh satu Ramadan satu juzuk, 30 Ramadan khatam 30 juzuk. Alhamdulillah lah begitu. Mulalah tuan-tuan. Cuba cari halaqah-halaqah yang wajib, yang halaqah-halaqah yang berkumpulnya orang nak mengaji. Cuba ambil halaqah begitu. Dia akan insya-Allah dia istiqamah sampai akhir Ramadan. Sebab akhir Ramadan tu pun dapat dia punya disebut keampunan dan keluarnya sebagai fitrah. Keluar tak ada dosa tu, kena train dia sekarang. Itu kaedah kata ulama, bulan Rajab menanam, bulan Syaban menyiram, dan bulan Ramadan kita mula menuai hasilnya. Kemudian apa amalannya? Kata satu ulama daripada daripada mana, Ibn Al-Jahambali, satu ulama daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali ni dia satu ulama besar yang ulama Baghdad tu, dia ulama Baghdad. Dia ulama besar. Dia ni dulu buat syarah tentang Sahih Bukhari. Dia buat, kemudian tak sempat habiskan, dipanggil Fathul Bari. Kemudian datang Ibn Hajar Asqalani menyambung sampai habis. Ini ulama awal yang menulis tentang kitab Syarah Bukhari dan ulama hadis besar. Nama dia Syekh Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab dia Al-Taibul Ma'rifah. Ini kitab ma'ruf lah kalau orang ngaji di pondok dia baca kitab ni kan. Apa katanya? Dia kata amalan yang bagus bermula adalah dengan kita banyakkan doa. Doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Doa ni tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuraddu qadara illa bidu'a, wala yaruddul qadara illa bidu'a. Tidak akan ditolak, diubah takdir melainkan dengan kena berdoa. Jadi doa ni kena lazim. Nak dapat keberkatan bulan Ramadan, bulan Rajab ni, doa pada Tuhan. Kalau patutnya dalam tulisan takdir kita yang mubram tu ditulis kita ni tak ada keberkatan bulan ni, dengan doa Allah boleh ubah. Sebab ya, takdir yang sebenar ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena minta keberkatan bulan Rajab, Syaban, dan sampaikan kita bulan Ramadan. Orang tanya pula berkat tu apa? Kan, berkat ni disebut ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita minta kebaikan bulan berkah bulan Rajab, maksudnya kita minta bertambahnya kebaikan dalam bulan Rajab ini. Kita semangat nak buat kebaikan. Macam kita makan lah tuan-tuan, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkati apa yang kami makan. Berkah ni kita maksud kita nak kebaikan, ditambah kebaikan pada makanan. Bukan sekadar boleh makan, tapi menegakkan tulang kita untuk mendirikan solat. Itu maksud tambahan. Kalau orang nak kahwin, barakallahu lakuma, semoga Allah berkati kamu dua. Maksud dia bertambah kebaikan dalam pernikahan. Itu barakah. Kan? Bila minta keberkah ni, kita doa, Allah akan bagi. Dan macam mana rupanya kita tak tahu. Kalau rezeki itu Allah kata diberkati rezeki kita, tak semestinya banyak, tapi cukup. Itu rezeki yang berkah. Kan? Jadi doa dia, Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa yang masyhur. Yang kedua disebut banyakkan puasa. Nabi SAW bulan Rajab hingga disebut kami tak tahu berapa banyak dia puasa. Banyak betul puasa Nabi pada bulan Rajab kan? Sebab dia satu amalan yang disebutkan amalan meraihkan hari-hari yang mulia. Nabi SAW bila ditanya kenapa puasa hari Isnin, sebab hari itu aku lahir, hari mulia. Puasa nisfu Sya'ban, hari-hari mulia Nabi mulakan dengan puasa. Jadi tuan-tuan, siapa yang rajin puasa, puasa. Anak kepada Sayyidina Umar, nama dia Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, antara amalannya bulan Rajab dia akan puasa 3 bulan penuh, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Disebutkan tabi'in yang terbaik, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pun antara amalannya adalah puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dia puasa penuh. Walaupun disebutkan Sayyidina Umar tak suka amalan, Sayyidina Umar tak berapa setuju, tak bersetuju amalan tu kan. Sebab apa? Sebab dia takut bila orang puasa 3 bulan penuh ni, kata Sayyidina Umar, takut dia juga mentakzimkan bulan Rajab. Tapi anak dia beramal sedemikian, mengatakan tak jadi masalah selagi kita ada ilmu. Kita buat ada dasar preparation untuk menuju kepada Ramadan. Orang dulu ramai puasa 3 bulan ni. Kita zaman sekarang ramai malas dah, sibuk dia kata. Bahkan orang dulu buat bendang pagi petang, puasa 3 bulan. Kita duduk dalam aircon, kata letih kami. Lemahnya iman kita sebenarnya tuan-tuan kan, lemahnya iman kita. Walau macam mana pun kita rasa hebatnya kita beramal, sebenarnya kita kata orang tua dulu tutup pakai tudung pun tak betul kan. Tapi segi amalannya kita jarang boleh menang. Dia pukul 8 tidur dah, pukul 3 bangun dah nak mulai. Pukul 8.30 habis Isyak terus tidur. Kita selagi tak habis cerita WhatsApp kita tu kan tak habis lagi cerita dalam kita punya Facebook tu, lagi tu tak habis kita tidur. Sebab itu kita beramal jauh. Mereka ni beramal banyak, 9-10 tidur dah kan. Sekarang jam 3 bangun dah kiam sampai pagi subuh. Itu orang dulu. Dan puasanya 3 bulan tu ramai orang puasa 3 bulan. Sekarang ni malah tuan-tuan. Itu bezanya lah. Macam alasan, Sayyidina Umar tak bagi puasa 3 bulan. Itulah alasan. Alasan konkret lah. Tapi sebenarnya puasa ni boleh lah 3 bulan tuan-tuan. Dulu ada satu sahabat Nabi, dia namanya Abu Talha. Abu Talha ni kata Sayyidatina Aisyah, selepas kewafatan Nabi SAW, aku tak pernah lihat Abu Talha berbuka kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa. Kata Sayyidatina Aisyah, ada Sahih Bukhari, aku melihat Abu Talha ni tak pernah berbuka kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Maksud Abu Talha ni tuan-tuan, puasanya setahun, bukan 3 bulan kan, bukan 3 bulan, dia puasa setahun kecuali hari yang diharamkan puasa. Itu Abu Talha. Kita nak puasa lebih je. Orang dulu puasa 3 bulan, kita zaman sekarang ni banyakkan sikit. Cuba dapat Isnin Khamis kan. Kalau dapat hari putih, puasa hari putih. Cuba perbanyakkan. Dan dia antara amalan yang bagus akhir zaman ni, sebab nak tundukkan kita punya nafsu kan. Nafsu yang gila pangkatnya, gila wanitanya, elok puasa banyak, dia tertunduk. Dan mudah kita nak mendapat nanti puasa Ramadan, kekuatan puasa Ramadan. Kalau tidak nanti kita masuk orang-orang yang asyik letih tak habis-habis kan. Ada satu kisah daripada kitab Lataiful Ma'rifah. Dia kata kisah Al-Bahili. Al-Bahili ni sahabat Nabi SAW. Dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah kata tak kenal, siapa kamu ni kan, siapa kamu? Dia kata Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, ana Bahili, aku Bahili, aku yang datang tahun lepas jumpa kamu. Kata Nabi SAW, fama ghayyaraka, kenapa engkau berubah betul, nampak lain macam.
Katanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilail. Aku ni wahai Rasulullah, sejak lepas jumpa engkau, aku tak makan-makan. Aku puasa maksud dia. Semalaikah aku makan malam. Aku puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azabta nafsak, engkau ni mengazab diri betul, kata Nabi. Kata Nabi, puasalah pada bulan Ramadan dan satu hari pada setiap bulan sampai kuku kering. Dia kata, dah lah, puasalah Ramadan dan satu hari setiap bulan. Dia kata, zidni Nabi, tambahlah pada Rasulullah, aku kuat. Kata Nabi, puasalah 3 hari. Kata 2 hari, kata tambah Rasulullah. Kata puasalah 3 hari. Kata, wahai Rasulullah, tambah lagi lah, aku kuat nak puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum minal hurum, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Puasa bulan haram dan lain itu tinggalkan. Kata untuk bulan haram ni puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan puasa sampai nampak kuih kering, kan? Sebab kata ulama, bukan Nabi larang puasa tu, sebab efek dia, orang yang tak boleh nak bekerja apa-apa melainkan dia duduk. Itu masalah. Jadi Nabi kata puasa bulan haram. Kata ulama, ini antara dalil mengatakan boleh puasa penuh sepanjang bulan Rejab nanti. Kemudian disebut antara amalan lain kita boleh buat bulan Rejab adalah umrah. Umrah. Ini harga hotel pun dah naik. Tak ada buat apalah. Tak ada rezeki pun pergi. Ada yang 10, ada 15. Ada sahabat saya hari tu tanya, bawa balik, jauh hotel. Kata, kali ni Ustaz jauh, kami kena pergi naik bas pergi ke Masjidil Haram. Pak Arab tu dah ambil duit, selama dia cancel, ambil balik duit kau, jangan lagi. Pak Arab kan pening sikit perangai dia kan. Jadi terpaksa lah kawan ni pindah hotel jauh sikit. Ada yang 200 meter boleh, 200 meter boleh lah jalan lagi. Yang kilometer tuan-tuan kena naik bas. Itulah cabarannya. Tapi sebenarnya umrah ni perjuangan. Pergilah tuan-tuan. Jangan kita berkira tentang bab kewajipan. Umrah ni wajib hukum dia, sama dengan haji. Saya tegur ada orang tu, kata, makcik ni kalau duduk, akak ni kalau duduk lebih, ni duduk niaga-niaga ni, pergilah umrah. Saya tunggu haji Ustaz. Tunggu haji baru saya pergi umrah sekali. Pergi Padang dah lepas, dah nampak umrah dah lepas. Takut meninggal kan. Saya kata, bila lah haji akak ni? Ikut pendaftaran itu 2035. Hidup tak hidup lagi tak tahu kan. Duit ada, pergi umrah dulu. Umrah ni kewajipan. Umrah ni wajib hukum dia kan. Pergi selesaikan kewajipan kita dulu, nanti ada rezeki baru pergi haji kan. Jangan kita sibuk menyimpan duit kan. Kemudian disebut yang ketiga, yang keempat adalah di amalan bulan Rejab adalah bayar hutang. Bayar hutang kan. Ini kita sudah maklumlah, jangan berhutang tuan-tuan kan. Kata ulama, hutang yang lebih penting adalah hutang pada Allah. Bayar dulu. Kita punya zakat cek tuan-tuan tiap tahun. Saya baru ni buat program dengan pelatih Ustaz Latihan kan. Buat program potongan zakat. Panggil Jabatan Zakat, Jib panggil, kita pun susun pelatih, susun isi borang. Saya kata, kamu isi lah paling kurang RM5 sebulan. Gaji dia RM1,800 tuan-tuan. Constable ni RM1,800. Potonglah RM5. Setahun ada RM60. RM60 kalau kamu meninggal ada khairat kematian, ada kat RM3,000. Pokok kamu nak urus jenazah kamu. Dia kata gitulah. Ada yang komplain, Ustaz, saya tak boleh lah RM5 kan. Kenapa? Saya banyak komitmen. Atau punya kedai kot lah kau ni, apa buat RM5 lebih RM1,000 lebih tuan-tuan. Bayangkan manusia tenat. 2-3 orang je saya tak nak potong. Memang tak boleh paksa lah, dalam bidang lain memang tak boleh paksa. Tapi masa tu kamu ni tak yalah tak guna sangat kan.
RM5 je kot kan. Tapi punyalah tak nak. Na'udzubillah tu tak nak kita. Kita pun sama tuan cek. Jangan terlampau jaga dah duit. Dia sibuk, saya tak cukup haul. Saya kata, kamu tuan dah pencen kan? Pencen ni tuan-tuan, gratuity tu kena bayar zakat. Oh, gratuity belum sampai haul Ustaz. Gratuity tak tunggu haul. Gratuity, duit KPSP tuan-tuan dapat kena bayar zakat terus. Tak payah tunggu haul-haul, bayar terus kan. Punya nak berkira, bayar je. Jangan kita berkira dengan Tuhan. Nanti benda yang tak lepas. Antara orang yang teruk diazab di akhirat adalah orang yang tak bayar zakat. Ada orang kata, Ustaz, macam mana zakat emas saya ni, zakat simpanan saya ni? Saya kata, bayar je lah Kak. Bayar je lah. Takkan rugi dah kata. Bayar dah. Kak kata berapa bajet dia, bayar je. Yelah, tapi kadang duit tu kurang sikit, tu naik balik. Bayar je lah. Bayar maksimal, tak akan rugi. Itu hakikatnya. Itu hutangan Tuhan, jangan kita lupa. Kemudian antara hutangan tu Allah ni hutang janji. Dan orang yang mungkir janji, dia kena kifarah. Kifarah dia tak susah pun. 10 bagi makan 10 orang miskin, atau bagi pakaian pada 10 orang miskin, atau bebaskan hamba. Bebaskan hamba tak adalah, tapi 10 orang miskin kot kan. Ni dulu bercinta, sehidup semati kan. Abang janji pun tak kahwin lain dah, dia kata. Mati isteri dah menitik air liur nak kahwin lain kan. Janji dah cakap. Janji dah sebut kan. Macam mana? Bayar kifarah. Pergi keluar nanti balik, orang-orang jemaah balik masjid, beli burger 10 ke 20, sedekah kan. Settle dah tuan-tuan kifarah. Kan susah pun kan. Ni beli burger pun kedekut. Sibuk nak nikah kan. Sebenarnya sama je. Ada perempuan cerita saya gitu kes dia. Saya ustaz nak kahwin, tapi itulah ada janji dengan arwah, takkan nikah lagi. Arwah tak peduli dah kamu nikah tak nikah, dia kena bedal kat bawah tu dah. Sibuk urusan dia dengan muka nangkir kan. Kita urus urusan kat atas dunia. Saya lagi itu ada budak muda, isteri dia kata, bang, kalau saya mati abang nikah lain tak? Kan soalan perangkap tu kan. Saya diam, tapi dia jawab lagi. Dia kata, kau kalau mati nanti, kau urus urusan kau dengan mungkin nanti. Aku kat dunia ni aku tahulah urus macam mana, nak nikah ke tak nikah. Janganlah kau risau kan. Terima kasih dia. Pun bergaduh juga akhirnya. Tapi tuan janji kena bayar. Jadi kalau kita ada hutang, kena bayar. Hutang dengan Tuhan, kemudian hutang dengan manusia lebih-lebih lagi lah. Ini kena settle betul-betul. Jangan kita rasa macam mudah tuan. Tak apa kalau kita panggil ibrah. Ibrah ni bagi keringanan, tak apa, aku mati sok dia halal. Jangan tuan. Saya niaga dulu masa sekolah rendah lah. Kita niaga di kampung, ada yang datang nak beli Dunhill kan. Dunhill RM10 80 sen masa tu. Cerita lama tuan. Datang bawa RM10. Ni pakcik bawa RM10 je, 80 sen nantilah. Yalah, 3 hari datang balik nak beli Dunhill, bawa RM10 lagi. Memang suka berhutang tuan. Masa macam ni Allah kata, naya kawan-kawan ni. Jangan mudah sangat membuat hutang. Kata Nabi SAW, orang yang berhutang ni ham fil lail, dia akan tertekan di waktu malam dan dia akan hina di waktu siang. Dipanggil maghram. Maghram ni hutang yang tak boleh bayar. Jangan buat hutang sesuka hati kita. Dan kalau boleh, kita bayar hutang kita sebelum masuk Syaban, kalau ada hutang-hutang kecil-kecil. Nabi dulu bila orang meninggal, dia tanya, ada hutang tak ni? Kata sahabat, ada orang Nabi. Dia ada harta tak? Ada. Harta dia boleh cover hutang? Boleh. Rasulullah semayangkan. Datang mayat ketiga, mayat satu lagi, dia kata, ni ada hutang? Ada wahai Nabi.
Ada harta dia? Tak ada. Tak ada apa-apa boleh bayar hutang dia? Tak ada. Nabi kata kamu semayangkan. Kata sahabat, wahai Rasulullah, tak apa, hutang dia aku bayar. Hutang dia aku bayar. So macam itu tuan-tuan. Sampai tahap begitu Nabi concern, Nabi berat tentang bab hutang. Jadi janganlah ambil ringan tentang bab hutang. Dan saya tanya masa AKPK, dia kata ada perangai budak-budak Melayu ni, dia buat pinjaman kad kredit kan, dia buat pinjam buat kad kredit, dia beli macam-macam sampai maksima 4,000 5,000. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi AKPK. Jadi bank pun stres kan, tadi nak cas lebih-lebih kan, perangai budak-budak kita. Allahu Akbar. Jadi itu yang seterusnya. Dan yang terakhir disebut banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Aksiru minal istighfar fi syahril Rajab. Ini dalam riwayat Dailami disebut banyakkan istighfar pada bulan Rajab. Kata ulama, kalau boleh siang hari tu istighfarlah kita, istighfar kabir tu 3 kali, malam istighfar 3 kali. Ni nak bersihkan kita punya roh tuan-tuan. Nak bersihkan roh kita sebelum turunnya hujan rahmat bulan Ramadan. Kalau tak bersih betul-betul, kita tak boleh perform. Tak boleh nak menanggung kerahmatan itu. Akhirnya kita biarkan berlalu. Sedangkan Allah bagi kita bekalan banyak ni. Kita umur pendek. Kalau Nabi Nuh alaihi salam, kata riwayat, dia jadi Nabi, umur dia ketika itu 350 tahun. Dia dapat dibangkitkan jadi Nabi. 350 tahun. Dia berdakwah 950 tahun dia berdakwah. Kemudian berlaku banjir. Habis banjir, dia terus duduk dengan orang-orang yang hidup, dan dia meninggal ketika umur dia 1870 tahun. Umur Nabi Nuh AS 1870 tahun. Itu memang sedap lah umur macam tu. Kita tuan-tuan 60 meninggal. Itu pun ramai yang tak ada kan? Ramai yang tak ada. Saya di Pulau Pul urus jenazah orang meninggal, ramai yang meninggal muda, tengah sehat-sehat, umur 20-an, tengah sehat-sehat, tup kena stroke seluruh badan. Sekarang punya zaman, sebab makanan kita makanan banyak yang tak sehat, dan kita pun memang zaman-zaman yang umur pendek. Jadi jangan rasa selesa sangat. Jadi kita kena banyak istighfar, buat persediaan. Allah bagi bonus ni kan? Bonus ni Allah bagi, ambil tak nak ambil. Kalau kita tak ambil, kita rugilah. Kita solat tidak menaikkan darjat Allah, kita istighfar tak naikkan darjat Allah. Kita selawat tak menaikkan darjat Nabi pun, yang naik kita. Banyak tuan-tuan istighfar, naiklah darjat tuan-tuan. Banyak tuan selawat, naiklah darjat tuan. Bukan menaikkan darjat Nabi. Nabi dah ada kat tempat dia, Allah dah ada dekat tempat dia. Dia punya kedudukan memang tinggi dan mulia. Yang nak naik ni kita. Jangan rasa bangga dengan amalan kita. Ada orang kan jumpa saya, dia tu, Ustaz, ni akak ni tak tahulah, akak dah semayang lah, puasa pun rajin, ni Allah duga kat macam ni. Kenapa? Dia ingat Allah heran dengan kita yang solat dengan puasa tu. Allah tak heran pun. Kamu beribadah untuk menunjukkan kehambaan dan akan naik darjat di sisi Tuhan. Itu sebenar hakikat kita ibadah. Bukan kita ibadah biar Tuhan makbulkan apa yang kita nak, tak. Salah konsep kita ibadah ni. Dipanggil amrul i'tibari, ikut dia apa yang Allah suruh. Kaedah dia begitu. Jadi sebab itu bila kita kata bulan Ramadan, bulan Rajab, banyakkan istighfar. Ada ulama kata antara amalan yang bagus bulan Rajab adalah solat tasbih. Solat tasbih ni antara solat yang mengampunkan banyak dosa. Hatta dosa-dosa besar kata dulu pada ulama, kecuali dosa dengan orang lah, kan? Dosa dengan orang tak boleh nak ampun lah. Tapi dosa-dosa lain boleh diampunkan dengan solat tasbih. Jadi solat tasbih, dan solat tasbih ni dia kuatkan jiwa kita.
kuatkan jiwa kita. Zaman tiba-tiba timbul masalah, timbul fitnah besar, jiwa ni kena kuat. Jiwa ni kena kuat. Macam mana nak kuatkan jiwa? Ruh nak kuat macam mana? Solat tasbih. Paling bagus qiyamul lail tuan-tuan, sekarang waktu panjang subuh, waktu qiyamul lail solat tasbih. Tak lama, 20 minit. Kalau yang lambat sikit setengah jam. Bangun jam 5, 5:30 habis dah. Ya, subhanallah. Lepas baca Fatihah, surah pas surah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Rokok baca 10 kali. I'tidal baca 10 kali. Sujud baca 10 kali. Duduk 10 kali. Sujud balik 10 kali. Duduk sebelum bangun baca 10 kali. Dah habis 10 kali baru naik. Cukup semua tu 75 kali. Semuanya 300 kali. Disebut ampunkan dosa kita sebanyak-banyaknya. Kita nak hadap Tuhan ni, dosa ni yang paling kita takut. Mati ni kita takut tak takut, kita kena ngadap juga. Tapi yang takut tuan-tuan, mati dalam keadaan banyak sangat dosa kita bawa. Itu yang paling kita risau. Sebab itu saya kalau di luar, saya banyak mengajar kita Al-Azkar, kita bab-bab zikir. Zikir-zikir apa Nabi ajar, siang, malam, zikir dengan anjing menolong, zikir dengan ayam, zikir dengan tengok lautan, zikir tengok langit. Banyak zikir Nabi bagi kita. Tapi kita satu zikir pun tak buat. Yang akhirnya menyebabkan jiwa kita ni lemah. Yang terbaru disebut ada satu buku ditulis orang barat. Orang barat tulis buku God of Delusion, bukannya tu. Tuhan itu anak ilusi. Buku tu diterjemah dalam bahasa Arab Rabbul Waham tu. Apa yang kita takut tuan-tuan, buku tu sekarang bila diterjemah dalam bahasa Arab, orang yang paling banyak membeli sekarang buku tu adalah orang-orang warga Saudi. Ramai budak muda beli kitab ateisme itu. Tuhan itu hanya ilusi. Dan menggempar di dunia orang-orang akademik. Macam mana budak muda di tempat yang paling suci tanah dia, Mekah dan Madinah, ramai yang berfikiran begitu. Kata ulama-ulama mutaakhirin, dia kata apa? Sebab di sana mereka mula meninggalkan zikir, mula meninggalkan majlis-majlis, berkumpul bersama-sama, bersalawat, membuat maulid. Banyak tinggalkan perkara itu, akhirnya mereka jiwa kosong. Orang dulu tuan-tuan, orang tanya kata, kenapa orang dulu tak murtad waktu datangnya penjajah? Bukan setahun dua. Kenapa orang Melayu tak murtad? Ulama kata sebab mereka masih lagi membuat majlis tahlilnya, talqinnya, majlis selawatnya, majlis maulidnya, majlis berkumpul ni tuan-tuan. Dia menguatkan jiwa kita. Itu yang penting. Sebab itu orang dulu kalau di kampung saya, dia ada panggil majlis zikir berdiri. Kalau di Sembilan ni banyak majlis zikir lah. Lepas tarawih, lepas makan, lepas tu mereka akan buat majlis zikir malam. Pegang tangan zikir, pegang tangan zikir. Cuma yang menarik ceritanya, bila naik syok, dia hentaklah kaki. Lepas tu roboh lah dia punya surau. Cerita orang kampung lah. Tapi nak kata, itu sebabnya dia orang kuat jiwa dia. Datanglah orang Cina ke, orang daripada Jepun ke, orang daripada mana pun, tak akan berubah akidah mereka. Zaman sekarang budak kita ramai tuan-tuan. Hari tu saya buat ujian untuk budak-budak masuk polis. Daripada 500 orang, 400 lebih, 500 lah, 100 lebih tak erti baca Quran langsung. 100 lebih tak erti baca Quran langsung. Buat untuk budak-budak degree holder pun, budak-budak yang lepas universiti pun, lebih kurang tu result. Anak kita belajar universiti, kononnya ada minor agama Islam, rupanya Quran pun tak dibaca, alif bata pun tak kena. Budak Melayu zaman sekarang 25%. Daripada 525%. Jadi salahnya mana? Salahnya pada kita lah sebenarnya. Jadi sebab itu kita kena sama-sama lah, mula daripada kita beribadah,
dan ajak anak kita sama-sama beribadah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu malam ni apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaballahu minkum.